4.4. Dan adakah subtopik ini telah guru-guru kamu ataupun di sekolah telah masuk untuk bab 4 ini? Dah masuk belum? Dah Belum masuk cikgu. Oh, Cikgu belum saya lagi. masih stuck Belum. dengan bab 3. Bab 3 lagi. Okey, baik. Alhamdulillah. Baik. Sekali saja nak tanyalah. Okey, bagaimana agaknya pembelajaran bab 3 kamu ataupun bab 2 kamu apabila cikgu kamu baru mengajar dan kamu rasa macam aku pernah belajarlah dekat kelas online cikgu Rafi. So apa kamu rasa? Apa yang kamu Dia rasa? rasa kalau cikgu tanya soalan lagi easy. Betul Vines. Itu yang kita mau. Ya. I rasa kan I was lucky and grateful. Nasib baik saya masuk kelas geografi. Kalau tak kan saya belajar pasal memang lost, don't know where I was like. Okey. Lepas tengah kawan pun cakap, you faham ke? Faham? Lepas tu dia, like, half of the class tak faham lah. Setengah orang faham. Macam saya dengan dia orang, kita dua faham. Yang lain macam blur lah. Sebenarnya itulah untungnya apabila kita dapat belajar dahulu, bab-bab yang kita sedang belajar ini. Jadi apabila cikgu di sekolah mengulang balik, dia mengajar kamu akan kata, aku dah tahu ni, aku dah belajar dengan kelas cikgu Rafi, aku dah tahu ni. So dan bila dah faham tu, kamu akan rasa lagi seronok dan rasa macam, wah, betul lah kan. Betul, yes. Terawih tak cikgu? InsyaAllah lepas ni. Lepas habis kelas, insyaAllah cikgu terawih. Terawih sendiri je. Nak join Aduh ya Nakib kan. Okey, jom. Alamak Aisyah kata jom. Okey, Nakib jadi imam, Aisyah jadi makmum Amboi. Okey, tak apa. Okey. Baik, kita lihat seterusnya. Okey, saya setuju. Kau memang kan so sweet. Saya panggil saya pergi. Okey. Kemain kau ya. Okey, baik. Kita sambung. Okey. Marisa aduh yai. Okey, kita lihat penyerahan Sarawak kepada kerajaan British. Okey. Kita tahu semasa Perang Dunia Kedua bukan sahaja tanah Melayu, malah Sarawak, Sabah juga dikuasai oleh Jepun. So bila once Jepun kalah, dia orang balik semua. So apa yang berlaku di tanah Melayu, kekosongan, begitu juga dengan di Sarawak dan juga di Sabah mengalami kekosongan. So apa yang berlaku adalah semua negeri-negeri ini ingin diserahkan kepada British. So begitu juga Sarawak. Sarawak diserahkan kepada British dan ini menimbulkan pelbagai reaksi daripada penduduk-penduduk tempatan. So kalau kita lihat di sini, sama juga macam tanah Melayu, di Sarawak pun berlakunya pentadbiran tentera British iaitu BMA. So selepas Perang Dunia Kedua tamat, tentera Australia mendarat di Kuching dan memperkenalkan pentadbiran tentera iaitu British Borneo Civil Affairs Unit. Jadi British Borneo Civil Affairs Unit dan British kemudian memperkenalkan BMA di Sarawak. Dan dan pada 1 Julai 1946 Vinebrook. Okey, baik sayang. Air kosong. Terima kasih sayang. Air kosong hari ni. Besok kalau kelas petang jangan bagi air kosong Kantoi nanti tak puasa. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Alhamdulillah. Okey. Baik, kita sambung. Baik, kita lihat pada 1 Julai 1946 Vinebrook telah menyerahkan Sarawak kepada kerajaan British dan penyerahan ini mendapat tentangan hebat daripada masyarakat tempatan di Sarawak. Maknanya bukan senang-senang jadi kita lihat penyerahan ini memang mendapat tentangan. Dan kalau kita lihat kenapa orang-orang Sarawak ni menentang penyerahan Sarawak kepada British. Dan first of all kita kena tahu kenapa Sarawak nak diserahkan kepada British. Kenapa? Bukankah sebelum ini kita tahu Sarawak dikuasai oleh dinasti Brooke iaitu daripada James Brooke, kemudian Charles Brooke, kemudian Charles Vinebrook. So mereka pun British juga. Tapi kenapa nak diserahkan Sarawak kepada British? Tak fahamlah. Jadi kita tengok terdapat pelbagai faktor yang menyebabkan Vinebrook menyerahkan Sarawak kepada kerajaan British.
So antara faktornya yang pertama ialah masalah pewarisan takhta. Kenapa pewarisan takhta? Okey, yang ini yang pertama, masalah pewarisan takhta. Kenapa ya? Harus diingat bahawa di Sarawak, okey, keluarga Brooke ini mereka memerintah dengan cara apa tahu? Sistem beraja. Sebab itu James Brooke, Charles Viner Brooke, mereka dipanggil Raja Putih. Raja Putih Sarawak. Maknanya raja lah. Raja Putih Sarawak. Jadi mereka ada takhta lah kan. Takhta untuk menjadi raja tu kan. Jadi kalau kita lihat Viner Brooke masalahnya ialah dia tidak mempunyai anak lelaki untuk menggantikan tempatnya sebagai raja. Sedangkan beliau ni pula dia semakin tua dan uzur. Dia semakin tua dan uzur rupanya. Dan Viner Brooke sebenarnya ada anak saudara. Tetapi beliau enggan melantik anak saudaranya iaitu Anthony Brooke, iaitu anak Bertram Brooke untuk menggantikannya. Kenapa mungkin dia tak nak gantikan Anthony Brooke, menjadikan Anthony Brooke sebagai penggantinya kerana apa? Anthony Brooke ni muda lagi. Mungkin kaki disco ke kan, suka lepak-lepak ke kan, tiba-tiba nak suruh jadi raja. Memang taklah kan. Jadi sebab itu beliau enggan melantik anak saudaranya Anthony Brooke. Jadi itu yang pertama, masalah yang pertama. Okey, masalah yang kedua, faktor yang kedua. Saya sebenarnya Raja Majapahit. Aku tengok muka engkau pun Nakib kan, macam pahit nak kutelan. Okey, sudahlah engkau. Okey, baik. Sebab tu mana sudahlah kau ni kan. Okey. Desakan kerajaan British. Ini yang kedua. Okey, iaitu kerajaan British keep on mendesak. Kita lihat pada 19 Jun 1944, pihak pejabat tanah jajahan di London, pejabat tanah jajahan di London mendesak Viner Brooke ini untuk memberikan kuasa yang lebih luas kepada British untuk meluaskan penguasaannya di Sarawak. Jadi dengan menjadikan Sarawak sebagai tanah jajahannya, maka British akan dapat menguasai kekayaan ekonomi dan menjaga kepentingan pelaburan British di negeri itu. Harus diingat Sarawak sebenarnya memang kaya dengan lada hitamnya, dengan pokok gambirnya, kemudian dengan petroleum. Jadi kekayaan Cikgu, inilah. Ya. actually kan, kenapa kalau British ambil Sarawak kan, bukan ke British suasa keturunan Brooke, kan keturunan Brooke dia actually berasal daripada British. Okey. Tapi kenapa British datang lepas tu Sarawak orang tempatan Sarawak menentang pula? Okey. Baik, sebenarnya begini, kalau ikutkan, ini kita nak tengok. Sebenarnya kamu kena faham Brooke ni sebenarnya adalah keluarga. Okey, walaupun mereka dari keturunan daripada British, tapi mereka adalah keluarga. So mereka memerintah Sarawak tu sebagai harta keluarga. Manakala British pula, dia minta supaya Brooke ini menyerahkan Sarawak kepada kerajaan British. Sebab kerajaan British nak kekayaan itu. Nampak tak? Beza antara dinasti Brooke dan juga kerajaan British. Dan satu lagi, kalau kamu katakan bahawa tidak ada beza antara Brooke dengan kerajaan British sebab kedua-duanya sama. Okey. Sebenarnya ada sebab kenapa orang tempatan menentang Brooke, menentang penyerahan Sarawak kepada British. Ada sebab dia. Okey, kita tengok Baik. So, British kalau dapat Sarawak, maka dapat kuasai kekayaan ekonomi, menjaga kepentingan pelaburan British. Maksudnya apa tahu? Di Sarawak banyak syarikat-syarikat British, seperti syarikat-syarikat British yang menguasai petroleum, syarikat-syarikat British yang menguasai ladang-ladang gambir. Jadi syarikat-syarikat British ini perlu dijaga kepentingannya oleh siapa? Kerajaan British. Jadi itu niat kerajaan British untuk take over Sarawak. Jadi dia mendesak
Charles Vandenbroek, bagilah kat kita orang, biar kita orang manage. Jadi sehingga pada 28 Februari 1945 pejabat tanah jajahan telah mengutus surat kepada Vandenbroek tentang pendirian mereka, okey, untuk menyerahkan Sarawak kepada British, untuk minta Vandenbroek serahkan kepada British. So akhirnya Vandenbroek setuju menyerahkan Sarawak kepada British. Why? Nanti kita tengok. Yes, betul. Nanti kita tengok. Okey. Baik, kita lihat seterusnya di mana satu lagi sebab. Okey, sebab yang ketiga ialah masalah keuangan. Ini memang masalah keuangan kepada Vandenbroek yang ketiga. Iaitu kalau kita lihat Vandenbroek menghadapi masalah keuangan untuk membaiki atau memulihkan Sarawak selepas Perang Dunia Kedua. Sebab ekonomi Sarawak terjejas, lombong minyak musnah, ladang getah terbiar, kemudahan pendidikan, kesihatan, jalan raya, lapangan terbang, semua perlu dibaiki. Vandenbroek sebenarnya tak mampu dah untuk membangunkan negeri Sarawak semula sebab dah hancur dan dia tak ada duit lagi dah. Tak ada duit lagi dah. Jadi dia kata kalau nak baiki ni, Sarawak pula tu dah lah besar kan. Sarawak tu besar. Nak baiki banyak ladang getah dengan lapangan terbang, dengan lombong minyak semua. Memang makan kos yang tinggi. Jadi dia kata satu cara yang paling baik, aku bagi je lah pada British. Senang. Pandai-pandailah British bagaimana dia nak baiki. Nampak tak? Jadi 3 faktor inilah. Okey, masalah pewarisan takhta, desakan kerajaan British, dan yang ketiga masalah kewangan Vandenbroek. Jadi kita lihat di sini semasa Sarawak berada di bawah pemerintahan Jepun dulu, kerajaan sementara telah diwujudkan, dan kalau kita lihat pengerusinya ialah Bertram Brooke dan juga Anthony Brooke. Dan sementara itu Oliver Stanley, Setiausaha Tanah Jajahan, berunding dengan kerajaan sementara untuk membolehkan British mengambil Sarawak. Namun begitu, kedua-dua Bertram Brooke dan juga Anthony Brooke menolak tawaran ini sebab tak mahu bagi pada British. Tapi bila sampai ke tangan Vandenbroek balik, Vandenbroek kata nak bagi pada British. Jadi itu menyebabkan penentangan. So 3 sebab ini faktor penyerahan Sarawak. Okey. Baik. Jadi bagaimana proses penyerahan Sarawak kepada British? Di sini dia ada twist sikit. Okey. Baik. Syamil tanya, okey cikgu. Nak tanya, kenapa Sarawak dan Sabah jadi wilayah bukan negeri dah? Okey, baik. Sebenarnya di sini apabila sesebuah negeri ataupun sesebuah kawasan, okey, ini berkaitan dengan apa tahu? Berkaitan dengan baru-baru ini Kerajaan Persekutuan ataupun Kerajaan Malaysia telah menukarkan status Sarawak dan Sabah kepada wilayah, bukan negeri. Okey, baik, ada banyak sebab. Okey, dan salah satu sebabnya adalah apabila Sabah dan Sarawak menjadi wilayah, maka kedua kawasan itu akan ditadbir secara terus kepada Kerajaan Persekutuan Malaysia. Nampak tak? Dia macam apa tahu? Macam wilayah Persekutuan Labuan, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya. Ketiga-tiga wilayah persekutuan ini ditadbir direct oleh Kerajaan Persekutuan. Jadi Kerajaan Persekutuan akan menjaga ketiga-tiga ini dengan memberikan sumbangan, dengan menguruskan segala-galanya berkaitan wilayah-wilayah ini. So yang terbaru adalah Sarawak dan Sabah. Sarawak dan Sabah directly akan ditadbir oleh Kerajaan Persekutuan. Compare macam kita, negeri Selangor, negeri Sembilan, negeri Perak dan sebagainya serta Johor semua kan. Ini ditadbir oleh kerajaan negeri. So Kerajaan Persekutuan hanya di peringkat atasan. So setiap negeri akan ditadbir oleh kerajaan negeri. So itu perbezaannya. Dan kenapa ditukarkan jadi wilayah? Mungkin untuk supaya pengurusan negeri Sabah dan Sarawak menjadi lebih baik kot. Mungkin dia ada reason dia tersendirilah.
Para pemimpin kita kan. Okey. Baik. Kita lihat di sini ya. Bagaimana proses penyerahan Sarawak kepada British? Baik, proses penyerahan Sarawak bermula apabila pejabat tanah jajahan British, sama-sama Syamil, pejabat tanah jajahan British mengutus surat kepada Vandenbroek pada 28 Februari 1945 untuk minta beliau menandatangani surat perjanjian dengan George Henry Hall, iaitu setiausaha tanah jajahan. Jadi pada 24 Oktober 1945. Okey. Kamu tengok di sini ya. Cikgu nak tanya satu soalan. Pada 28 Februari 1945, adakah World War II dah tamat ke belum? Dah tamat ke belum? World War II. Second World War dah tamat ke belum? Belum. Ya, betul Aisyah, belum. Sebab kalau kita masih ingat lagi, gugurnya bom atom, bom atom di Nagasaki dan Hiroshima adalah pada lebih kurang 15 Ogos 1945. Jadi ini baru 28 Februari. So belum lagi. Maknanya Sarawak masih lagi diperintah oleh Jepun. Masih diperintah oleh Jepun. So, waktu dah berapa tahun dah berapa tahun? World War tu kan bukan ke daripada tahun 1939 hingga 1945 dan betul-betul tamat pada 15 Ogos apabila gugurnya bom atom tu. Jadi kamu kena ingat susunan dia tu. 15 Ogos. So yang ini 28 Februari 1945, tahun yang sama. Tahun yang sama tapi cuma dia berlaku pada Februari. Pejabat tanah jajahan utus surat pada bulan Februari untuk minta Vandenbroek tanda tangan. Okey, so pada 28 Oktober 1945, beliau setuju menyerahkan Sarawak kepada British. Kalau kamu perhatikan, 24 Oktober 1945, dah tamat ke belum Second World War? 24 Oktober. Still Dah tamat belum ke lagi. Are you sure? Dah. Dah. Kan? Bagus Venus. Okey, sebenarnya dah. Sebabnya apa? Sebab Perang Dunia Kedua tamat pada bulan Ogos. Yang ini dah bulan Oktober. Jadi bila kita lihat di sini bila tamat je Perang Dunia Kedua pada Ogos, so tentera Jepun balik. Jadi bila Vandenbroek datang balik, Vandenbroek tengok sebab apa? Diingatkan dia boleh lagi untuk baik pulih Sarawak tahu. Dia baik pulih Sarawak, tengok aku rasanya kemusnahan ni boleh lagi. Tetapi bila tengok banyak kemusnahan yang berlaku di Sarawak, Vandenbroek kata apa? Aku tak boleh baiki semua ni. Tak ada duit aku ni. Aku tak ada duit. Nak baiki semua ni tak boleh. Jadi dia kata apa? Kalau macam tu aku setuju je lah bagi pada British. Nampak tak? Yelah, kan dia kena fikir dulu harta dia kot. Harta keluarga dia. Kan datuk dia yang bagi, James Brooke. 100 tahun dia memerintah. Tiba-tiba nak bagi pada orang. Takkan semudah itu. Kena fikir dululah. Sahabat apa? Nak kena bagi ke tak? Nak kena bagi ke tak? Tapi bila tengok, banyak nak kena baiki ni. Kan dengan jambatan rosak, dengan klinik-klinik musnah, dengan tak ada duit ni. Kalau macam tu baik bagi pada British je lah. Itu pemikiran dia. So Aisyah tanya, tak pupus ke manusia pada perang? Okey, Aisyah, sebenarnya peperangan ini banyak membunuh. Banyak membunuh angkatan tentera. Rakyat sebenarnya tak banyak yang mati, walaupun berjuta jugalah kan. Tapi taklah sampai pupus. Kalau pupus macam mana kita ni ada. Kalau kamu tengok filem Avengers, Thanos tu pun bukan dia nak bunuh semua manusia. Dia buat macam ni je kan. Separuh je. Nak kurangkan manusia, bukan nak pupuskan. Apalah kau Syah. Okey, baik. Kita teruskan. So, beliau pun setuju. Okey. So, kita lihat Vandenbroek. Okey, bila dia dah setuju, Vandenbroek setuju Vandenbroek hantar setiausaha peribadinya iaitu Gerard T. McBrien untuk dapatkan persetujuan daripada ketua-ketua tempatan. Ketua tempatan ni siapa? Tu
ketua-ketua suku kaum. Kat Sarawak kan banyak suku kaum kan. Ketua kaum Kadazan, ketua kaum Iban, ketua kaum Murut, ketua kaum Bidayuh. Jadi Gerard T. McBrien ni, dia kena minta tanda tangan pada setiap ketua kaum ni. Supaya apa? Supaya dia orang setuju. Setuju untuk serahkan Sarawak kepada British. Jadi, tak lama kemudian, Gerard T. McBrien, pulang ke England bersama-sama dengan dokumen yang telah ditandatangani oleh ketua-ketua tempatan Sarawak. So bila Vanderbilt tengok, ketua tempatan semua dah sign, maknanya dah setujulah untuk serahkan Sarawak pada British. Jadi Vanderbilt pun setujulah untuk serahkan Sarawak kepada kerajaan British. So penyerahan ini sebenarnya dibuat tanpa pengetahuan rakyat Sarawak. Macam mana ni? Kan? Kata Gerard T. McBrien dah Silent dapatkan negotiation. Gerard T. McBrien kata dah dapatkan tanda tangan. Tapi tiba-tiba penyerahan itu dibuat tanpa pengetahuan rakyat Sarawak. Macam mana ni? Nanti kita tengok. Dia ada dia punya muslihat dia. Kita lihat di sini ya. Kerajaan British kemudian mengarahkan Vanderbilt untuk mendapatkan kelulusan Majlis Negeri dan Persetujuan Rakyat Sarawak terlebih dahulu. Pergi minta balik kelulusan Majlis Negeri dan juga dapatkan balik Persetujuan Rakyat Sarawak terlebih dahulu. Dan kerajaan British pun hantar 2 orang ahli parlimen yang sebenarnya sama juga dengan ahli parlimen yang pergi ke Tanah Melayu untuk Malayan Union, betul tak? Untuk sama, orang yang sama. Iaitu L.D. Gammons dan juga David Rhys Williams. Hantar ahli parlimen yang sama untuk membuat tinjauan di Sarawak. Jadi mereka tiba di Kuching. Ya. Nama penuh dia Gammon saja ke atau dia ada? Dia ada L.D. Gammons. L.D. Gammons. Kemudian dan Rhys Williams ni sebenarnya adalah David Rhys Williams. Yes, itu nama betul dia. Dan inilah orang yang sama juga yang telah membuat tinjauan untuk Malayan Union yang baru-baru ni kita belajar. So mereka buat tinjauan dan hasil tinjauan itu mendapati apa tahu? Sebahagian besar pribumi menentang penyerahan Sarawak. Dan orang Cina menyokong penyerahan Sarawak. Terdapat juga penduduk yang tidak memahami maksud penyerahan Sarawak. Sebab dia tak faham. Sebenarnya selama ini kami diperintah oleh Vanderbilt daripada British, kemudian serahkan kepada kerajaan British. Macam sama je. Macam tak ada beza je. Macam, so apa maksud penyerahan Sarawak? Bukan sebelum ni bagi kat British, sekarang ni British. Tak faham lah. Dia macam tu. Penduduk tak faham apa yang berlaku sebenarnya. Ya. Jadi, laporan Gammons dan Rhys Williams berkaitan dengan isu penyerahan Sarawak dibawa ke Majlis Negeri untuk diundi. Apa beza dia? Itulah. Sebenarnya untuk kita yang faham, iaitu sebelum ini Sarawak diperintah oleh keluarga Brooke, iaitu secara keluarga dan secara raja, iaitu keluarga Brooke ni, James Brooke, Charles Vanderbilt, mereka adalah Raja Putih di Sarawak. So last time masih keluarga Brooke lah, which they control over Sarawak. Yes. So kemudian sekarang ini nak serahkan kepada British, which is British ini adalah kerajaan. So nanti Sarawak akan di-manage oleh kerajaan British. So no more dinasti Brooke. So tidak ada lagi keluarga Brooke. Thanks cikgu. Yes, itu perbezaan dia. Kita tak apalah, kita faham. Tapi kalau bayangkan kita jadi penduduk Sarawak tu, dia orang cakap selama ni kita orang 100 tahun duduk di bawah Brooke, iaitu Brooke tu orang British kan. Sekarang ni nak serahkan pada kerajaan British. Apa beza dia? Tak faham kan. Jadi macam entah, tak tahu. Ya je lah. Jadi itu yang kita kena faham ya. Itu yang berlaku. Jadi kita lihat apabila
Vinebrook telah membawa isu ni kepada Majlis Negeri. Majlis Negeri ni sebenarnya adalah majlis yang dianggotai oleh ketua-ketua suku kaum dan juga mereka akan berbincang. So, Majlis Negeri ini telah mengeluarkan satu rang undang-undang penyerahan yang dipanggil Session Bill. Rang Look, undang-undang. Ya. sorry. Ya. Rang tu apa maksud dia? Okey, rang apa maksud dia? Okey, rang ni sebenarnya adalah draft. Okey, rang ini bermaksud rangka ataupun draft. For example, Oh, rangka dia kecilkan dari rang ke cikgu. rang undang-undang, tapi ini untuk law. Untuk law. Contohnya, katakanlah kalau kita nak buat contohnya macam sekarang ni menteri-menteri kita nak buat undang-undang berkaitan dengan merentas negeri. Sekarang ni kan tak boleh merentas negeri. Jadi kan diorang nak buat, kita kena buat undang-undang merentas negeri supaya tidak tersebar COVID-19. Jadi mereka nak buat undang-undang itu, mereka akan bincang dulu. Bila bincang, mereka dah ada satu set undang-undang, iaitu apa? Kalau nak keluar daripada negeri, mesti ada, tidak melebihi 3 orang. Kemudian mesti pakai face mask. Kemudian juga, kena ada sentiasa bawa hand sanitizer. Kalau tak ada tiga-tiga ini, maka orang itu boleh didenda RM1,000. So mereka bincang. Bila mereka bincang, mereka dah setuju itu, mereka akan kata inilah dia rang undang-undang. Rang tu means draft. Sebab apa? Undang-undang itu belum approve lagi. So undang-undang ini selagi belum approve dipanggil rang. So bila Cikgu undang-undang maksudnya dia perkataan baharu ke sudah lama? dah lama. Dah Oh, lama. Cuma, okey. cuma kita jarang guna. Kita jarang guna. Jadi apabila dia dah buat undang-undang itu, dia kena hantar kepada Dewan Negara dan Dewan Negara hantar kepada Yang di-Pertuan Agong untuk diluluskan. So bila Agong luluskan, approve. Then rang itu tidak ada lagi. Dia menjadi apa? Undang-undang COVID-19 merentas negeri. So selagi dia tak approve, dia dipanggil rang undang-undang. Dah approve, baru dipanggil undang-undang. Boleh faham? Okay, cikgu. Thank you, cikgu. Alright, yes. Okay, so sementara kata hari tu saya rentas negeri cikgu dari KL ke Kelang cikgu. Okay. Betul, cikgu. Saya rentas negeri tak ada apa-apa pun sebab tu saya fikir. Tak. Rasa-rasanya itu bukan rentas negeri, itu just rentas wilayah aja kot. Okeylah, masih selamat. Okeylah. Okay, baik. So, Majlis Negeri telah tak perlu pun Syah. Majlis Negeri telah mengeluarkan rang undang-undang penyerahan Session Bill. Keputusannya menunjukkan bahawa golongan yang pro penyerahan, pro ni maksudnya golongan yang menyokong penyerahan Sarawak kepada British ini menang dengan 19 undi, manakala 16 undi lagi menentang penyerahan itu. Jadi, dengan keputusan ini, maka taraf Sarawak sebagai negeri naungan British telah dimansuhkan. Dulu Sarawak adalah negeri yang dilindungi oleh British. Sekarang Sarawak disahkan sebagai tanah jajahan British. Dan pada 1 Julai 1946, hari penyerahan Sarawak diisytiharkan di Kuching. Jadi pada 1 Julai 1946, Sarawak diserahkan kepada British. Kalau kita ingat lagi, pada 1 April 1946, Malayan Union, Tanah Melayu telah diserahkan menjadi Malayan Union. Pada tahun yang sama, tahun 1946. Baik. Kita lihat reaksi penduduk tempatan terhadap penyerahan Sarawak. Apa reaction mereka? So secara umumnya, ada dua reaksi yang berbeza, iaitu ada golongan yang menentang penyerahan Sarawak ini. Tetapi ada juga golongan yang menyokong penyerahan Sarawak ini. Kita lihat dulu yang menentang. Maknanya apa? Kebiasaannya kita diajar kat sini apa tahu, iaitu apa? Kalau dapat berita baik ke berita buruk, dengar berita buruk dulu, baru dengar berita baik. Jangan suka-suka hati nak dengar berita baik dulu ataupun berita buruk. Tapi sebenarnya apa tahu? Sebaik-baiknya dengar berita buruk dulu, baru dengar berita baik.
Okey, cikgu, kalau sokong penyerahan dipanggil pro penyerahan, kalau tidak sokong dipanggil kon penyerahan ke cikgu. Okey, baik, bagus. So Smita, sebenarnya kalau sokong penyerahan dipanggil pro penyerahan. Kalau tidak Okay. sokong dipanggil betul sarah, iaitu anti penyerahan. Betul. Oh, Betul okay. Sarah. Okay cikgu, sebab saya fikir kalau Yeah. ada pro mesti ada con kan. So Tak. Dia ada pro, ada anti. okay. Okey. Cik Sarah, ha. Okey. Baik, bagus Sarah. Okey. Kita lihat faktor-faktor penentangan penyerahan Sarawak. Apa sebab mereka menentang? Dan golongan yang menentang penyerahan Sarawak ini dipimpin oleh Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah. Dan golongan ini menentang disebabkan oleh beberapa faktor. Antaranya, pertama sekali, iaitu tindakan Wynebrook ini bertentangan dengan Perlembagaan 1941. Adik-beradik Jamal Abdillah ke? Suka hati kau je, tak ada kena mengena lah. Okey. Baik, kita lihat di sini ya. Tak ada. Okey, tindakan Wynebrook bertentangan dengan Perlembagaan 1941. Mana pula datang Perlembagaan 1941 ni? Okey, jom kita tengok. Okey, prinsip ke-8 dalam Perlembagaan 1941 menyatakan bahawa apa tahu? Bahawa pemerintahan sendiri akan diberikan kepada rakyat Sarawak. Menurut perlembagaan ini, penduduk Sarawak akan dibimbing. Maknanya penduduk Sarawak akan dibimbing untuk mentadbir negeri mereka sendiri. Namun begitu, tindakan Wynebrook menyerahkan Sarawak kepada British telah melanggar prinsip ke-8 ini. Beliau telah menafikan hak rakyat Sarawak untuk mendapatkan pemerintahan sendiri seperti yang termaktub dalam perlembagaan ini. Okey. Baik. Mungkin ramai yang apa benda ni? Okey, macam ni. Okey. Dengar betul-betul. Ini kerana apa tahu? Kerana subtopik ini ataupun topik ini sebenarnya cikgu telah ajar sejak tahun 2014. 2014 sampai sekarang. So cikgu tahu apa cerita sebenar dia. Walaupun bertukar-tukar silibus tetapi poin dia tetap sama. Sebenarnya begini. James Brooke, keluarga yang atuk dia James Brooke yang mula-mula tu, James Brooke telah mendapat Sarawak pada 1841. 1841. So dia perintah Sarawak, kemudian digantikan oleh Charles Brooke, iaitu anak saudara dia. Kemudian digantikan pula dengan Charles Wynebrook. So pada tahun 1941, 1941, sempena perayaan 100 tahun Sarawak. Perayaan 100 tahun Sarawak dipimpin oleh dinasti Brooke, maka Wynebrook telah mengeluarkan satu perlembagaan. Dia buat satu perlembagaan iaitu buat satu undang-undang tertinggi. Dia tulis kat apa tahu? Dalam prinsip ke-8 tu ada banyaklah. Apa isi kandungan perlembagaan tu. Dan prinsip ke-8 dia kata apa tahu? Dia memang berniat nak bagi Sarawak kepada penduduk tempatan balik. Sebab dia tak larat sebenarnya nak menguruskan Sarawak. Sarawak ni besar. Jadi pening kepala dia. Jadi dia kata apa? Saya, Wynebrook memang nak serahkan negeri Sarawak ini kembali kepada penduduk tempatan. Jadi ini kita akan berikan selepas ini. Jadi penduduk Sarawak rasa yes, akhirnya kita tidak lagi dijajah oleh keluarga Brooke. Jadi mereka dah happy pada tahun 1941 tu. Jadi malah Wynebrook kata apa? Jangan risau penduduk Sarawak, kami akan membimbing penduduk-penduduk Sarawak cara-cara mentadbir negeri Sarawak. Jadi penduduk dah suka. Yes, ini Wynebrook dah janji nak bagi kita balik negeri ini kepada kita. Yes. Tetapi apa yang berlaku, tak sempat nak bagi. Sebab apa? Sebab pada bulan September 1941 tak sempat nak bagi. British datang dah. Bukan British, Jepun datang. Oh ya, Jepun. Sorry. Jepun datang. Alamak, Jepun sudah datang lah. Oh, okay. 1941 Jepun datang. Jepun datang invade tanah Melayu,
invade juga Sarawak dan Sabah. Jadi alamak, Vinebrook lari dulu. Okey, jadi kerajaan Jepun take over pula lah Sarawak. Tak sempat nak bagi. Penduduk Sarawak terpaksalah menghadap tentera-tentera Jepun itu. Okey. Kemudian apabila 1945 Jepun kalah, maka dia orang pun balik, Jepun balik, Vinebrook pun datang. Yelah, nak selamatkan diri. Tapi kan cikgu, Ya. dia lari sebab nak selamatkan diri. Kalau but then the person tu can still stay there for fight for that Sarawak tu kan. Ya, betul. Why he Betul. didn't do that? Well, dia nak menjaga keselamatan diri dia. Itu Selfish. mementingkan diri sendiri lah. Yes. Even though, walaupun selepas itu, kalau kamu lihat selepas Jepun menyerah kalah, Jepun dah balik. Okay, Vinebrook datang ke Sarawak. Dia Buat apa still datang balik? datang balik sebab dia kata ini tanah aku. Ini tanah Dan aku. kenapa dia nak lari? Okay. Ini tanah aku. Sebab bila dia datang balik, still penduduk Sarawak kata apa? Oh, this is our raja. This is our raja. Ini raja kita. Iaitu Raja Brook. Still dipanggil raja. Jadi bila kita fikir kat situ lah. So Vinebrook bila balik, dia ingatkan everything was fine. Okay, everything is fine seperti sebelum kedatangan Jepun. Suddenly, okay, dia memang plan nak bagi perlembagaan, nak menjalankan perlembagaan 1941 tu dengan memberikan Sarawak kepada penduduk tempatan. Tapi bila banyak kemusnahan yang berlaku di Sarawak, so Vinebrook kata takkan aku nak bagi pada penduduk Sarawak dengan keadaan negeri Sarawak ni yang telah hancur, banyak rosak. Jadi kena baiki dulu. Jadi Cikgu, bila nak dia baiki, hancur sebab Jepun kan? betul. Jadi bila dia fikir balik, aku tak boleh bagi ni. Tak boleh bagi ni sebab dah hancur. Aku bagi pada British lah. Jadi bila bagi pada British itulah yang bertentangan dengan perlembagaan 1941. So rakyat Sarawak kata apa? Kau nak bagi pada British? Mana Acik dulu 1941 kau kata nak bagi pada kita orang. Sekarang apa nak bagi pada British? So Vinebrook kata apa? Well, negeri ni dah musnah banyak. So negeri ni dah musnah banyak, kan? Aku kena baiki dulu, aku tak ada duit. So aku bagi pada British lah. Biar British yang baiki. Habis kami macam mana? Kau janji macam mana? Nampak tak? Kau janji macam mana? Jadi di situ dia telah menafikan hak rakyat Sarawak untuk dapat pemerintahan sendiri. You see? Betul Safita. Bagus kan cikgu? But then lepas tu British tu dia serap balik Sarawak ke tak? Okay, sebenarnya akan berlaku Ada di lupa mana? sejarah yang nak belajar kat history. Tak apa, jangan risau. Sebenarnya lama-lama nanti kita akan belajar dalam tingkatan 5 nanti, bab 5 kamu akan belajar Sarawak diserahkan kepada Malaysia. Jangan risau. Okay. So itu yang pertama. Tindakan Vinebrook ni bertentangan dengan perlembagaan 1941. Maknanya apa? Tindakan Vinebrook serahkan Sarawak pada British ni tidak seperti yang dia janji. Dia sendiri melanggar janji dia. Tampar sekarang, kan? Sendiri buat janji, sendiri yang langgar. Kan? Jadi itu Vinebrook. Okay. Itu yang pertama. Okay, ini yang menyebabkan rakyat Sarawak menentang penyerahan itu. Yang kedua, kalau kita lihat di sini, rakyat Sarawak boleh ke pulihkan Sarawak? Well, sebenarnya boleh, tetapi kalau kita lihat sebenarnya pada waktu itu, rakyat Sarawak kebanyakannya adalah daripada golongan-golongan yang kita tahu Miskin. bahawa miskin. Dan banyak tinggal di kawasan pedalaman, dan juga tinggal di kawasan-kawasan yang di pinggir-pinggir sungai di mana tidak terfikir untuk mereka kumpul duit ataupun memulihkan. Memang tak ada cara. Jadi kita lihat di sini Seterusnya, faktor yang kedua kenapa berlaku penentangan ini iaitu Vinebrook mengetepikan surat wasiat Charles Brooke. Vinebrook telah membuat keputusan tanpa berbincang dengan Raja Muda iaitu Anthony Brooke dan juga Tuan Muda iaitu Bertram Brooke.
dia buat keputusan nak bagi pada British itu, tak bincang pun dengan Anthony Brooke, tak bincang pun dengan Bertrand Brooke. Dia main bagi je. Jadi, golongan yang menentang penyerahan ini mahu memulihkan pemerintahan dinasti Brooke. Supaya dapat menuntut kemerdekaan dengan mudah. Ya, sebenarnya surat wasiat itu adalah surat daripada keturunan. Maknanya Charles Brooke, dia telah sebelum dia mati, dia telah buat satu surat wasiat. Dia bagi kepada Vannevar Brooke bahawa dia kata apa? Kalau kau nak buat apa-apa tindakan, kau kena bincang dengan Anthony Brooke dan Bertrand Brooke. Kena bincang dulu. Cikgu, Anthony Brooke and Bertrand Brooke tu adik. Dia Anthony Brooke anak Dia saudara. cousin brother ke abang ke? Anthony Brooke adalah dia punya niece. Manakala Bertrand Brooke tu adalah adik-beradik kepada Vannevar Brooke. Adik-beradik kepada Vannevar Brooke lah. So Vannevar Brooke inilah sebenarnya raja dia. Tapi oleh sebab itu golongan yang menentang penyerahan Sarawak ini dia kata apa? Kalau macam tu kami nak baiki baliklah. Kami nak duduk di bawah pemerintahan dinasti Brooke sebelum ini. Supaya lepas ini dinasti Brooke akan menunaikan perlembagaan 1941 supaya kami dapat kemerdekaan dan kami dapat pemerintahan negeri Sarawak balik. Jadi itulah kesilapan Vannevar Brooke. Dia mengetepikan surat wasiat Charles Brooke. Suruh bincang tak nak bincang. Dalam surat wasiat Charles Brooke suruh bincang dulu kan dengan Anthony Brooke dengan Bertrand Brooke. Apa sahaja tak bincang? Ada muka. Kesilapan Vannevar Brooke. Dan yang ketiga, Gerard T. McBrien. Ini penasihat Vannevar Brooke. Rupanya dia telah menggunakan muslihat. Kita tahu tadi mula-mula Gerard T. McBrien diarahkan untuk mendapat tanda tangan ketua-ketua suku kaum untuk bersetuju menyerahkan Sarawak kepada British. Tetapi Gerard T. McBrien menggunakan pelbagai muslihat seperti tekanan ataupun desakan ataupun pujukan dan sogokan untuk mendapatkan persetujuan daripada ketua tempatan. Macam pernah berlaku sebelum ini. Siapa yang pernah buat taktik ni? Siapa tahu? Siapa yang pernah buat taktik ni untuk dapatkan tanda tangan? Siapa? Pulau Pinang kan cikgu? Bukan. Betul Amira Aida, iaitu Harold McMichael. Yang dapatkan Malay Union tu. Ingat tak? Yang cikgu bagi tahu kelas minggu lepas kan? Harold McMichael kan dia gunakan tipu muslihat, desakan, paksaan. Rupa-rupanya Gerard T. McBrien pun gunakan taktik yang sama. Mungkin diorang kawan apa cikgu? Tak, senang cerita macam ni lah. Orang British ni jangan percayalah. Jangan percaya pada diorang. Jangan. Jangan percayalah. Betul, Stanford Raffles pun sama. Kemudian juga Francis Light pun sama. Jadi kita lihat di sini sebenarnya kalau kita lihat ramai pegawai-pegawai British yang sebenarnya telah mengambil kesempatan menggunakan pelbagai muslihat semata-mata nak dapatkan negara kita. Jadi kesimpulannya berhati-hati. Berhati-hati ya, sebab diorang ni kadang-kadang muka baik, kan? Kamu tengok macam Bertrand Brooke ni. Muka baik, kan? Kita tak tahu rupa-rupanya ada muslihat. Jangan tertipu dengan wajah. Ya, kan? Tapi sebenarnya kan, sebenarnya lah, cikgu boleh bayangkanlah kepada apa yang berlaku pada Gerard T. McBrien. Kalau cikgu lah, Gerard T. McBrien ni kan disuruh untuk mendapatkan tanda tangan ketua-ketua. Kejap sebentar. Gerard T. McBrien nak dapatkan tanda tangan ketua suku kaum. Kalau cikgu diberikan arahan untuk buat macam tu, pening tau. Sebab apa tahu? Sebab ketua-ketua suku kaum ni bukan tinggal kat bandar. Semua tinggal kat ulu-ulu sungai tu. Dekat ulu pedalaman. Kalau contoh cikgu
Gerard Tim O'Brien cikgu jadi Gerard Tim O'Brien, cikgu nak pergi jumpa suku kaum Kadazan. Cikgu kena meredah 7 sungai, berenang 7 sungai, okey, naik bot pergi 7 sungai, naik gunung ganang apa semua, bergaduh dengan harimau, singa, semua bagai gajah. Sudahnya kan, baju yang putih ni habis koyak-koyak, tinggal spender je. Kemudian sampai-sampai sana kan, dah sampai ni berpeluh-peluh ni, dengan dah tak ada baju, tinggal spender kan. Sign, What a real man. Cikgu. sign. Kemudian orang Iban tu, okey sign. Okey dah, balik pula. Nak balik tu pula, oh kena berenang lagi, naik sungai, turun, naik bukit, tarik bukit. Sampai rumah tinggal baju. Besok pula pergi jumpa orang Kadazan. Bergaduh lagi dengan harimau, bergaduh lagi dengan gajah apa semua. Kan? Ada bukan 1-2 suku kaum ada 12 sampai 20 suku kaum. Penat kerja ni kan. Penat kerja. Cikgu boleh bayangkan lah kalau jadi Gerard Tim O'Brien tak sanggup cikgu. Kan? Gila apa nak jumpa orang suku kaum hujung-hujung tu. Kan? Naik bukit, turun bukit, naik gunung, turun gunung, jumpa harimau, bergaduh dengan harimau. Habis dah cakap cala bala dah muka berdarah dengan sampai tu. Kemudian sampai-sampai sign, nak sign je. Nak sign je. Alah. Kan? Jadi, penat kerja macam tu kan. Jadi, kita boleh bayangkan lah kenapa Gerard Tim O'Brien buat macam tu. Sebab kerja susah kot. Kan? Kan? Jadi, kita boleh bayangkan. Alright. Penat kerja dia kan. Baik. Itulah faktor penentangan penyerahan Sarawak kepada British. Iaitu, tindakan Vandenbroek ni bertentangan dengan Perlembagaan 1941. Kemudian Vandenbroek sendiri mengetepikan surat wasiat Charles Brooke yang suruh bincang tak nak bincang. Dan yang ketiga, Gerard Tim O'Brien sendiri menggunakan muslihat sama seperti Sir Harold McMichael dalam kes Malayan Union. Kurang ajar dia orang ni. Jadi itulah yang berlaku. So, kalau katakan soalan ada tanya macam ni okay, apakah faktor penentangan penyerahan Sarawak? So kamu boleh berikan 3 ini. Okey, faktor penyerahan Sarawak, okey, faktor penentangan penyerahan Sarawak adalah 3. 1, 2 dan 3 ini. Cikgu selalunya dia orang akan tanya sekali dengan huraian ke 6 markah 8 markah kan? Yes. Kalau 6 markah bermakna kamu ambil 2 ayat di sini, 2 ayat di nombor 2 dan 2 ayat di nombor 3. So sini dah dapat 6 markah. Sudah dapat 6 markah. So itu cara dia Okay. Baik. Okey, kemudian bagaimanakah penentangan penduduk tempatan ini dilakukan? Okay, kita lihat di sini golongan yang menentang penyerahan Sarawak ini melancarkan pelbagai bentuk penentangan dan bantahan terhadap penyerahan Sarawak kepada British, macam-macam bentuk Okey, baik, sebelum tu kita lihat Sushmita tanya, cikgu, hari saya dan kawan saya masa sejarah fikirkan, cikgu kenapa kita belajar his story? Sebabkan cikgu story sendiri kita pun susah nak faham, lagi-lagi nak belajar his story. Apakah pendapat cikgu? Okey. Okey. Hal belik dah. Okey. Sebenarnya cikgu hari ni masa sejarah cikgu cakap cikgu bagi kerja 20 surat, lepas tu cikgu dah pergi. Lepas tu kita orang fikirlah nak buat apa. Lepas tu ada beberapa soalan macam ni. Okey, baik. Sebenarnya begini. Sebenarnya apa juga yang berlaku sebelum ini? Maknanya apa juga yang berlaku daripada permulaan awal manusia sampailah sekarang ni pukul 9.30. Okey, itu dikatakan sejarah. Okey, kita belajar dulu. Maksud sejarah ialah peristiwa yang pernah berlaku, yang telah berlaku. Tetapi kalau nak cerita, nak tanya apakah yang berlaku sebelum ini sampailah ke tahun 1 Masihi dulu, rasanya berjuta cerita yang ada. Okey, berjuta peristiwa yang ada. So, peristiwa sejarah ini adalah mengambil peristiwa-peristiwa yang penting, dan bermakna sahaja. Kalau kamu cerita, cerita iaitu tengah hari tadi saya balik daripada sekolah. Itu sejarah juga. Tapi penting ke? Tak penting. Bermakna ke pada kami semua? Tak bermakna pun. Petang tadi, cikgu makan
Okey, makan kari puff. Itu pun sejarah. Tapi adakah penting? Tak penting pun. Bermakna tak pada kamu? Tak bermakna pun. Jadi, okey, sejarah telah mengambil banyak peristiwa-peristiwa yang penting sahaja untuk dipelajari, penting dan bermakna. So, history bermakna adalah cerita dia. Tapi Bahkan cerita dia banyak juga cikgu. memang itu yang bermakna tu banyak. Belum kira yang tak bermakna, yang bermakna, yang interesting, yang penting, itu pun dah banyak. Ini kan pula yang tak bermakna, kan? Bak kata Aisyah, makanan bermakna cikgu. Oh shit. Makanan memang bermakna. Sebab itu rakyat Malaysia makan semua. Makan everything. Setuju tak? Rakyat Malaysia makan semua, makan everything. Setuju. Ya, rakyat Malaysia makan apa? Rakyat Malaysia makan batu, makan kayu, makan besi. Okey, Ya ke cikgu? semua. Iya, betul. Betul. Iaitu, kamu tak tahu Alah, betul. Ya, Saya tahu cikgu cakap dia orang makan semua Ya, jenis makan makanan semua. dia orang makan lah. Tapi Ya, dari segi cikgu cakap batu semua tu saya macam iya. Iaitu Darah rakyat gila Malaysia. cikgu. Ya, iaitu rakyat Malaysia makan apa? Makan ubi kayu, makan jambu batu, cikgu makan ni belimbing besi. Okey, belimbing besi. Kalau dekat Kelantan ada kuih nama tahi itik. Tahi itik pun dimakan. Dekat Terengganu ada jarum emas. Jarum pun dimakan. cikgu buatkan saya pening je. Serius. Tapi dia kuih. Dia kuih. Tapi kuih tu nama tahi itik. Kuih tu nama tahi itik. Pun Esas dimakan nama juga. lah je, tak apalah. Ni kalau bulan puasa nanti, besok bulan puasa ada bazar Ramadan, kamu boleh Ya. makan apa? Tu kuih badak berendam. Badak pun kau makan. Badak berendam. Kan? Kuih putri mandi, putri-putri kau makan. Kuih putri mandi. Ya Allah, orang Malaysia ni makan everything. Kenapa nama dia kan? Tak tahulah kenapa. Tapi itulah rakyat Malaysia. Cikgu Habis ada semua setengah dimakan. orang yang makan ipas muka ada makan juga. Ya betul. Tak terfikir kenapa nama dia macam tu. Kan? Tak terfikir kenapa nama dia macam tu. Tapi kalau kita fikir kelakar kan. Kan? Just makan aja, betul? Just makan aja. Lapar sangat manusia ni. Okey. Baik, itulah apa yang berlaku di Malaysia. Okey. Baik. Sikit lagi untuk kita lihat bentuk penentangan penduduk tempatan. Kan? Tak kisah namanya. Okey. Kita lihat. Okey, nombor 1. Bagaimana rakyat Sarawak menentang tentang penyerahan ini? Iaitu pertama sekali mereka mengadakan persidangan. Mengadakan persidangan iaitu antaranya Johari Anang dan juga Syarkawi Osman menganjurkan persidangan yang dihadiri oleh perwakilan dari seluruh Sarawak. Dan objektif persidangan ini adalah untuk mengadakan, mereka nak apa tahu? Mengadakan demonstrasi. Demonstrasi ni maknanya apa? Tunjuk perasaan untuk menentang. Mereka plan apa? Ya, boleh. Macam bobo. Okey. Aisyah, ya, laporan boleh type. Sebenarnya laporan wajib tulis dengan tangan sebenarnya. Wajib tulis dengan tangan ya. Okey. So, objektif persidangan ini adalah untuk mengadakan demonstrasi pada setiap 1 Julai. Kerana apa? Dia demonstrasi macam mana cikgu? Dia kumpulkan semua orang. Menentang Lepas tu macam jom kita buat macam tu ke? Macam mana maknanya cikgu? mereka sebenarnya berkumpul beramai-ramai macam dalam video tadi. Mereka berkumpul ramai-ramai, mereka naikkan sepanduk, okey, iaitu kami menentang penyerahan Sarawak. Jangan buat protes lah. Macam buat protes, tapi secara besar-besaran naikkan dia punya banner dan sebagainya, dan semua orang berkumpul di tepi jalan tunjuk kami nak kami tidak mahu, kami membantah penyerahan Sarawak. So itu cara demonstrasi. Setahun sekali je. Setiap tahun, setiap 1 Julai. Dan pertubuhan-pertubuhan yang menyertai persidangan ini termasuklah Pergerakan Pemuda Melayu, kemudian Barisan Pemuda Sarawak BPS, Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak PKMS,
Persatuan Melayu Miri, Kesetiaan Muda Matu dan Persekutuan Bumi Utara. Maknanya ramai persatuan yang join dan menyertai persidangan ini dan setuju untuk buat demonstrasi. Kemudian bila mereka dah bersidang, mereka setuju, maka mereka pun mengadakan demonstrasi, iaitu pada 30 Oktober 1946, demonstrasi pertama diadakan ketika kedatangan Gubernur pertama Sarawak, iaitu Charles Arden Clark di Astana. Cikgu, Dan ya, sorry. Yang pertama dia berlaku, demonstrasi pertama berlaku pada 30 Oktober. Tapi untuk yang seterusnya semua 1 Julai yes betul. Eh? Okay, yes betul. Oh, So, okay. demonstrasi ini diketuai oleh Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah dan perarakan ini disertai oleh 16 Persatuan Melayu dan PKMS mendesak British berundurlah dari Sarawak. Dan antara kata yang tertulis dekat banner tu termasuklah, kami membantah dengan sekeras-kerasnya atas tindakan Brooke menyerahkan Sarawak kepada kolonial Inggeris. Dan antaranya lain, Sarawak adalah hak kami. Leburkan kolonial dan juga no cession. Maknanya apa? Tidak mahu ada rang undang-undang penyerahan tu. Kita tahu kan rang undang-undang penyerahan tu bermaksud apa? Dalam bahasa Inggeris dipanggil Bill of Cession ataupun Cession Bill. So, diorang menentang no cession. Tidak mahu rang undang-undang penyerahan itu. Jadi sepanduk, poster anti penyerahan ditampal di pokok, perahu dan juga di jeti-jeti. Dan demonstrasi di Sibu diterajui oleh PPM. Beberapa demonstrasi berjaya dilaksanakan. Inilah dia tunjuk perasaan di Kuching, menentang penyerahan Sarawak. Mereka keluar beramai-ramai bawa sepanduk, kami menentang penyerahan Sarawak kepada Cikgu, British. berapa lama demonstrasi tu? Macam 1 hari ke atau setengah hari Ya, ke? biasanya mereka akan buat dalam the whole day lah. And then besok-besoknya tak ada. Kemudian the next day diorang buat at the same date, iaitu the 1st July, mereka akan buat demonstrasi itu. Baik. Dia mewakili semua orang masyarakat ke, or just like Ya, dari kecil dia sampai besar? mewakili. Yes, mewakili semua orang, tetapi yang berkumpul itu adalah ahli-ahli persatuan itulah, mewakili penduduk-penduduk Sarawak. Jadi kemudian yang ketiga, meletakkan jawatan beramai-ramai. Macam mana ni? Okey, kita tengok. British menyedari pemimpin anti penyerahan tadi tu, yang golongan-golongan yang menentang penyerahan itu, rupa-rupanya British sedar, orang-orang ni sebenarnya adalah pegawai perkhidmatan awam dan guru. Maknanya orang-orang yang menentang ni, kalau kita tengok orang-orang yang menentang ni, orang-orang yang menentang yang ada dekat dalam gambar ni, rupa-rupanya mereka ni adalah kaki tangan kerajaan British. Orang-orang tempatan yang bekerja di pejabat-pejabat British, mereka inilah yang keluar menentang. Jadi bila British tengok, ini pegawai-pegawai di pejabat-pejabat kami dan ini adalah guru-guru di sekolah-sekolah British ni. Jadi British pun bertindak, mengeluarkan Pekeliling nombor 9, iaitu pada bulan Disember 1946. Iaitu dia kata apa? Dia keluarkan satu surat Pekeliling. Surat Pekeliling ni adalah surat arahan kepada semua kaki tangan awam dan guru. Dia kata apa? Melarang dalam kita kata sebagai dalam circulation tu ataupun dalam Pekeliling itu, British melarang pegawai-pegawai awam ataupun pegawai kerajaan ini menyertai gerakan anti penyerahan. Dia letakkan semuanya di pejabat-pejabat kerajaan. So orang-orang yang dah menyertai, pegawai-pegawai yang menyertai demonstrasi ini, dia baca, dia terkejut. Rupanya kami tidak dibenarkan. Kita tidak dibenarkan untuk menyertai demonstrasi itu lagi lah. Ini menimbulkan lagi kemarahan kepada pegawai-pegawai awam ini. Maka pada 2 April 1947, 409 orang kaki tangan kerajaan meletakkan jawatan. Kami nak berhenti dari menjadi pegawai British. Kami nak letak jawatan sebab kami dilarang untuk menyertai demonstrasi. So kami tetap nak menentang penyerahan Sarawak. So kami letak jawatan. Berani betul.
So kaki tangan yang meletakkan jawatan ini termasuk apa tahu? Guru-guru, petugas-petugas di pos dan telegraf, di Jabatan Marine, Kastam, Perubatan, Kesihatan, Percetakan, Jabatan Tanah dan Ukur, Jabatan Kerja Raya, Bomba dan Perbendaraan. Ramai kaki tangan awam yang letak jawatan berhenti. Kami tak nak bekerja dengan British. Sebab British tidak bagi kami menyertai demonstrasi penyerahan Sarawak. Kemudian, Karma. 56 orang pelajar Maktab Perguruan Melayu Sarawak juga 56 orang pelajar bertindak menamatkan pengajian mereka. Tak mahu pergi belajar balik sebagai bantahan terhadap Pekeliling nombor 9 ini. Kami menentang Pekeliling nombor 9. Kenapa British keluarkan Pekeliling nombor 9 ni? Biarlah kami menyertai demonstrasi. Kenapa British tak bagi? Kami tak mahu lagi belajar di Maktab Perguruan Melayu Sarawak ini. Kami berhenti. Dan kami nak menentang penyerahan Sarawak. Fui, berani. Nampak tak? Mereka boleh berhenti kerja tau. Kalau kita ni kadang-kadang tak sanggup. Nak menentang. Oh, kerajaan tak bagi. Tak apalah. Aku kerjalah. At least dapat duit. Boleh bagi makan apa semua. Tak nak, tak apalah. Nationalism tak apa tolak tepi. Yang penting perut dulu. Itu kita sekarang. Orang dulu-dulu tak. Orang dulu-dulu berani. Sanggup letak jawatan. Tak apa. Kan? Makan kita boleh cari tempat lain. Tapi yang penting kita menentang penyerahan Sarawak. Semangat nasionalisme yang tinggi. Kau orang sanggup berhenti? Kau orang sanggup tak kalau kau orang jadi kaki tangan awam ni, kau orang sanggup tak berhenti kerja? Sanggup? Tak, cikgu. Tak sanggup. Tak cikgu, kalau fikir panjang-panjang lah. Ya, kan? Mesti ramai yang tak sanggup. Letak jawatan, aku tak sanggup ni. Tak sanggup ni. Tapi dia orang berani tau. Letak jawatan tu. Begitu juga, bantahan golongan wanita menggunakan akhbar. Tapi cikgu rasa cukuplah sampai sini. Jangan panjang-panjang. Nanti kalian lagi penat otak korang. Setakat ini cukup. Cukup. Jangan yang penting kita nak faham tentang apa yang berlaku ya. Okey, cikgu ulang balik apa yang telah kita pelajari pada hari ini, iaitu hari ini kita belajar tentang penyerahan Sarawak kepada British. Dan penyerahan Sarawak ini berlaku apabila kita lihat bahawa Wynebrook ingin menyerahkan Sarawak kepada British kerana 3 sebab. Iaitu pertama, ada masalah pewarisan takhta. Yang kedua, kerajaan British mendesak supaya berikan kepada mereka. Dan yang ketiga, Wynebrook menghadapi masalah kewangan. Itu 3 sebabnya. Jadi, proses penyerahan Sarawak berlaku apabila Wynebrook setuju untuk menyerahkan Sarawak kepada British dan Gerard T. McBrien berjaya mendapatkan semua tanda tangan ketua-ketua masyarakat, ketua-ketua tempatan untuk penyerahan Sarawak kepada British. Kemudian kerajaan British telah arahkan Wynebrook untuk dapatkan kelulusan Majlis Negeri dan Persetujuan Rakyat, dan akhirnya kerajaan British telah menghantar 2 orang ahli parlimen iaitu L.D. Gamers dan Rhys William untuk meninjau pendapat penduduk rakyat Sarawak, dan akhirnya Majlis Negeri telah mengeluarkan satu rang undang-undang penyerahan dan keputusan yang menunjukkan lebih ramai yang menyokong penyerahan Sarawak daripada menentang. Maka pada 1 Julai 1946 Sarawak telah diserahkan kepada British menjadi tanah jajahan. Dan kita tahu reaksi penentangan, iaitu kita tahu kenapa rakyat Sarawak menentang penyerahan ini, kerana Wynebrook, tindakan ini telah bertentangan dengan Perlembagaan 1941. Wynebrook telah ketepikan surat wasiat Charles Brooke. Dan yang ketiga, Gerard T. McBrien menggunakan tipu muslihat sama seperti Sir Harold McMichael. Dan bentuk penentangan tempatan kita lihat ada 3. Setakat ini mereka mengadakan persidangan, mereka mengadakan demonstrasi, dan para pegawai kaki tangan awam telah meletakkan jawatan beramai-ramai untuk menyambung penentangan penyerahan Sarawak kepada British. So itulah sedikit berkaitan dengan Sarawak yang kita telah pelajari pada hari ini. Okey. So cikgu buka kepada sebarang soalan untuk ditanyakan. Silakan.
Kalau ada apa-apa soalan nak tanya kepada semua para pelajar, nak bertanya apa-apa silakan, dan cikgu lihat dekat sini